Lukas 5. Pada suatu waktu, sedang Yesus berdiri di pantai Tasik Genesaret. Orang ramai berasak-asak hendak mendengar berita daripada Allah. Yesus nampak 2 buah perahu di pantai itu, tetapi nelayan sudah meninggalkan perahu dan sedang mencuci jala. Yesus menaiki salah sebuah perahu itu, iaitu perahu Simon. Lalu, dia menyuruh Simon menolak perahu itu sedikit jauh dari pantai. Yesus duduk di perahu itu, lalu mengajar orang ramai. קראתי בשמך, לי אתה. כל הנקרא בשמי ילך בכבודי. באתי, יצאתי, עשיתי. Setelah selesai mengajar, dia berkata kepada Simon, Dayunglah perahu ke tempat yang dalam, lalu tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Guru, jawab Simon, sepanjang malam kami berjerih tetapi tidak menangkap apa-apa pun. Tetapi karena guru yang menyuruh, baiklah, saya akan menebarkan jala. המכמורת, אנו צריכים עזרה. mereka menebarkan jala, lalu mendapat sedemikian banyak ikan sehingga jala itu hampir koyak. Oleh itu, mereka minta pertolongan rakan-rakan di perahu lain. Mereka memenuhi kedua-dua buah perahu itu dengan ikan sehingga perahu hampir tenggelam. Apabila Simon nampak apa yang telah berlaku, dia berlutut di hadapan Yesus sambil berkata, Tinggalkanlah aku, ya Tuhan. Aku orang berdosa. Simon dan semua orang yang bersama-sama dia kagum melihat banyaknya ikan yang dijala oleh mereka. Demikian juga halnya dengan rakan Simon yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Yesus berkata kepada Simon, Jangan takut, mulai sekarang kamu akan menjala orang supaya menjadi pengikutku. Mereka menarik perahu-perahu itu ke pantai dan meninggalkan segala-galanya, lalu mengikut Yesus. Pada suatu hari, Yesus berada di sebuah kota. Di situ, ada seorang lelaki berpenyakit kulit yang mengerikan. Ketika dia nampak Yesus, dia bersujud di hadapan Yesus dan memohon. Tuan, jika Tuan mahu, Tuan boleh menyembuhkan saya. Yesus menghulurkan tangannya, lalu menjamah dia. Aku mahu, Katanya, sembuhlah. seketika itu juga, penyakitnya tiada lagi. Yesus memerintah dia. Jangan beritahukan hal ini kepada sesiapa pun. Pergilah temui imam supaya dia mengesahkan kesembuhanmu. Lalu persembahkanlah korban sebagaimana yang diperintahkan oleh Musa, sebagai bukti kepada semua orang bahawa kamu sudah sembuh. Tetapi, berita tentang Yesus semakin tersebar luas. Banyak orang datang untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Tetapi, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang mengajar, beberapa orang Farisi dan guru Taurat duduk di situ. Mereka datang dari Yerusalem, dari semua kota di Galilea dan Yudea. Kuasa Tuhan ada pada Yesus untuk menyembuhkan orang sakit. Pada waktu itu, beberapa orang datang membawa seorang lumpuh yang berbaring di atas tikar. Mereka cuba membawa dia ke dalam rumah,
supaya dapat meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi, kerana orang di situ terlalu banyak, mereka tidak dapat membawa dia masuk. Oleh itu, mereka membawa dia ke atas bumbung rumah. Kemudian, mereka membuka bumbung rumah itu dan menurunkan dia dengan tikarnya di hadapan Yesus, di tengah-tengah orang ramai itu. Apabila Yesus melihat betapa besarnya iman mereka, dia berkata kepada orang itu, Hai kawan, dosamu sudah diampunkan. semua guru Taurat dan orang Farisi di situ mula bercakap sesama sendiri, siapakah orang ini? Dia mengkufuri Allah. Tidak seorang pun dapat mengampunkan dosa kecuali Allah. Yesus mengetahui apa yang difikirkan mereka. Lalu dia berkata, Mengapa kamu berfikir demikian? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampunkan, atau bangunlah dan berjalan. Tetapi kepada kamu, aku akan membuktikan bahawa di atas bumi ini, anak manusia berkuasa untuk mengampunkan dosa. Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, Aku berkata kepadamu, bangunlah, angkatlah tikarmu, dan pulanglah. Dengan segera, orang itu bangun di hadapan mereka semua, lalu mengangkat tikarnya dan pulang sambil memuji Allah. Orang ramai keheranan, lalu memuji Allah. Dengan perasaan takut, mereka berkata, Sungguh menghairankan perkara yang kita saksikan hari ini. Setelah itu, Yesus keluar dan nampak seorang pemungut cukai bernama Lewi sedang duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. לך אחריי. Lewi berdiri, meninggalkan semuanya, lalu mengikut Yesus. Kemudian, Lewi mengadakan jamuan besar di rumahnya untuk Yesus. Banyak pemungut cukai dan orang lain makan bersama-sama mereka. Beberapa orang Farisi dan guru Taurat bersungut-sungut kepada pengikut-pengikut Yesus. Mereka bertanya, Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama pemungut cukai dan orang yang dihina masyarakat? Yesus menjawab, Orang sihat tidak memerlukan doktor, hanya orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang menganggap diri mereka baik, tetapi orang yang berdosa supaya mereka bertaubat daripada dosa. beberapa orang berkata kepada Yesus, Pengikut Yohanes dan pengikut orang Farisi kerap kali berpuasa dan berdoa, tetapi pengikutmu makan dan minum. Yesus menjawab, Dapatkah kamu menyuruh tetamu di jamuan perkahwinan berpuasa selama pengantin lelaki bersama-sama mereka? Tentu tidak. Tetapi akan tiba masanya pengantin lelaki itu akan diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka akan berpuasa. Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Tidak ada orang yang menampal pakaian lama dengan secebis kain daripada pakaian baru. Jika dia berbuat demikian, dia akan merusakkan pakaian baru itu. Lagi pula kain penampal yang baru itu tidak berpadan dengan pakaian lama. Demikian juga, tiada seorang pun menuang wain baru ke dalam kirbat kulit lama. Jika dia berbuat demikian, wain baru itu akan memecahkan kirbat itu. Wain itu terbuang dan kirbat itu pun rosak. Wain baru mesti dituang ke dalam kirbat kulit baru. Tidak seorang pun mahu minum wain baru setelah minum wain tua. Wain tua lebih baik, katanya. Lukas 6. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus sedang melewati ladang gandum, pengikut-pengikutnya memetik bulir gandum. Mereka menggosoknya dengan tangan, lalu memakannya. Beberapa orang Farisi berkata, Mengapa kamu melakukan apa yang dilarang oleh Taurat kita pada hari Sabat? Yesus menjawab, Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia dan anak buahnya lapar? Dia masuk ke dalam kemah Allah dan mengambil roti yang telah dipersembahkan kepada Allah, lalu memakannya.
Kemudian dia juga memberikan roti itu kepada anak buahnya. Tetapi menurut Taurat kita, tidak sesiapa pun boleh makan roti itu, kecuali para imam. Lalu, Yesus berkata, Anak manusia berkuasa atas hari Sabat. pada hari Sabat yang lain, Yesus pergi mengajar di rumah ibadat. Di situ, ada seorang yang tangannya lumpuh sebelah. Beberapa orang guru Taurat dan orang Farisi sedang mencari kesalahan Yesus supaya mereka dapat mengajukan tuduhan terhadap dia. Oleh itu, mereka mengawasi dia baik-baik sama ada dia akan menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus mengetahui apa yang difikirkan mereka. Dia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh sebelah, Berdirilah dan marilah ke depan. Orang itu bangun, lalu berdiri di situ. Lalu, Yesus berkata kepada mereka, Aku hendak bertanya, menurut Taurat, apakah yang boleh kita lakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya? Yesus memandang mereka semua, lalu berkata kepada orang itu, Hulurkanlah tanganmu. Orang itu menghulurkan tangannya. And he did so. Lalu, tangannya pun sembuh. Tetapi, mereka sangat marah dan mula berunding sesama sendiri tentang apa yang boleh dilakukan oleh mereka terhadap Yesus. Pada masa itu, Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa. Di situ, dia berdoa kepada Allah semalam-malaman. Apabila hari sudah terang, dia memanggil pengikut-pengikutnya lalu memilih 12 orang daripada mereka. Yesus menamakan 12 orang itu Rasul. Mereka terdiri daripada Simon, yang juga disebutnya Petrus, dan adiknya Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Filipus dan Bartolomeus. Matius, dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon yang disebut Patriot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kelak menjadi pengkhianat. Apabila Yesus turun dari bukit bersama-sama rasul-rasul itu, dia berdiri di tempat yang rata dengan sebilangan besar pengikutnya. Di situ juga ada orang ramai yang datang dari seluruh Yudea, Yerusalem, kota Tirus, dan Sidon yang di tepi laut. Mereka datang untuk mendengar Yesus dan untuk disembuhkan daripada penyakit mereka. Orang yang dirasuk roh jahat juga datang dan disembuhkan. Semua orang cuba menyentuh Yesus kerana kuasa keluar daripadanya dan menyembuhkan mereka semua. Yesus memandang semua pengikutnya lalu berkata, Berbahagialah kamu yang miskin, kerana kamu menikmati pemerintahan Allah. Berbahagialah kamu yang lapar sekarang, kamu akan dikenyangkan. Berbahagialah kamu yang menangis sekarang, kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu apabila orang membenci, menolak dan menghina kamu, serta memburukkan nama kamu kerana anak manusia. Demikian jugalah nenek moyang mereka memperlakukan nabi-nabi. Bersukacitalah apabila hal itu berlaku, dan menarilah dengan gembira, kerana pahala yang besar tersedia untuk kamu di syurga. Tetapi malanglah kamu yang kaya sekarang ini, kerana kamu telah mengalami kenikmatan hidup.
Malanglah kamu yang kenyang sekarang ini, kerana kamu akan kelaparan. Malanglah kamu yang tertawa sekarang ini, kerana kamu akan berduka cita dan menangis. Malanglah kamu jika semua orang memuji kamu, kerana demikian juga nenek moyang mereka memuji nabi-nabi palsu. Tetapi aku berkata kepada kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuh kamu, dan berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu, dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Jika seseorang menampar pipi kamu yang sebelah, biarkan dia menampar pipi kamu yang sebelah lagi. Jika seseorang merampas jubah kamu, berikanlah baju kamu juga. Jika seseorang meminta sesuatu daripada kamu, berikan apa yang dimintanya. Jika seseorang merampas milik kamu, janganlah minta kembali barang itu. Apa yang kamu ingin orang lain lakukan untuk kamu, lakukanlah hal itu untuk mereka. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, patutkah kamu menerima pujian? Tentu tidak. Orang berdosa pun mengasihi orang yang mengasihi mereka. Jika kamu berbuat baik hanya kepada mereka yang berbuat baik kepada kamu, patutkah kamu menerima pujian? Orang berdosa pun berbuat demikian. Jika kamu memberikan pinjaman kepada orang yang dapat mengembalikannya, patutkah kamu menerima pujian? Orang berdosa pun memberikan pinjaman kepada orang berdosa, lalu memintanya kembali. Bukan demikian. Hendaklah kamu mengasihi musuh kamu dan berbuat baik kepada mereka. Berikan pinjaman dan jangan harap pinjaman itu dikembalikan. Lalu kamu akan mendapat pahala besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Allah baik kepada orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang jahat. Hendaklah kamu berbelas kasihan seperti bapa kamu berbelas kasihan juga. Janganlah hakimi orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu juga. Janganlah hukum orang lain, supaya Allah tidak menghukum kamu juga. Ampunilah orang lain, supaya Allah mengampuni kamu juga. Apa yang kamu berikan kepada orang lain, Allah juga akan memberikannya kepada kamu. Allah akan mencurahi kamu pemberian yang berlimpah-limpah. Sukatan yang kamu gunakan untuk orang lain akan digunakan oleh Allah untuk kamu. Kemudian, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Jika seorang buta memimpin seorang buta yang lain, maka kedua-duanya akan jatuh ke dalam longkang. Tidak ada murid yang lebih besar daripada gurunya. Apabila murid itu selesai belajar, dia menjadi sama seperti gurunya. Mengapakah kamu memperhatikan selumbar di dalam mata saudara kamu, tetapi tidak memperhatikan kayu balak di dalam mata kamu sendiri? Bagaimana mungkin kamu berkata kepada saudara kamu, "Maaf, saudara, biarlah saya keluarkan selumbar dari mata saudara," sedangkan kayu balak di dalam mata kamu sendiri tidak kamu lihat? Hai munafik, keluarkanlah dahulu kayu balak dari mata kamu sendiri, barulah kamu dapat melihat dengan jelas dan mengeluarkan selumbar dari mata saudara kamu. Pokok yang subur tidak menghasilkan buah yang buruk. Demikian juga, pokok yang tidak subur tidak akan menghasilkan buah yang baik. Setiap pokok dikenal daripada buahnya. Kamu tidak memetik buah ara dari belukar berduri, ataupun buah anggur dari semak-semak. Orang baik mengeluarkan perkara-perkara baik, kerana hati mereka berlimpah-limpah dengan kebaikan. Tetapi orang jahat mengeluarkan perkara-perkara jahat, kerana hati mereka penuh kejahatan. Orang mengucapkan perkara yang terkandung di dalam hati. Mengapa kamu memanggil aku, Tuhan, Tuhan, tetapi tidak menurut kata-kataku? Beginilah keadaan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar kata-kataku serta melakukannya. Dia seperti pembina rumah yang menggali lubang dalam-dalam lalu meletakkan asas rumah pada batu. Air sungai melimpah dan melanda rumah itu, tetapi tidak dapat mengguncangkannya, kerana asas rumah itu dibina dengan teguh.
Tetapi orang yang mendengar kata-kataku dan tidak melakukannya seperti orang yang membina rumah tanpa asas. Ketika banjir melanda, rumah itu roboh. Alangkah dahsyatnya kerusakan itu. Lukas 7. Setelah Yesus mengatakan segala perkara itu kepada orang ramai, dia pergi ke Kapernaum. Di situ, ada seorang ketua askar Roma yang mempunyai seorang hamba yang sangat dikasihinya. Hamba itu sakit dan hampir meninggal. Ketika ketua askar itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang pemimpin masyarakat Yahudi pergi kepada Yesus untuk meminta dia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka pergi kepada Yesus lalu memohon dengan sungguh-sungguh. Orang ini layak Tuan tolong. Dia mengasihi bangsa kita dan bahkan membina rumah ibadat untuk kami. Yesus pergi bersama-sama mereka. Ketika dia hampir tiba di rumah itu, ketua askar itu mengutus sahabat-sahabatnya supaya berkata kepada Yesus, Tuan, janganlah bersusah-susah ke rumah saya. Saya tidak layak menyambut Tuan ke rumah saya. Saya sendiri pun tidak layak menghadap Tuan. Perintahkanlah sahaja, tentu hamba saya akan sembuh. Saya pun di bawah perintah perwira atasan dan di bawah saya juga ada askar-askar lain. Apabila saya menyuruh seorang askar pergi, dia pun pergi. Dan apabila saya menyuruh seorang askar lain kemari, dia pun datang. Apabila saya menyuruh hamba saya buatlah ini, dia pun melakukannya. Yesus hairan mendengar hal itu. Dia berpaling lalu berkata kepada orang ramai yang sedang mengikutinya, Belum pernah aku jumpai orang yang beriman sebesar ini. Bahkan di kalangan orang Israel pun tidak. Ketika orang yang disuruh itu kembali ke rumah ketua askar, mereka mendapati hamba itu sudah sembuh. that had been sick. Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke kota Nain. Pengikut-pengikutnya dan orang ramai pergi dengan dia. Ketika dia tiba di pintu gerbang kota itu, penduduk kota sedang menghantar jenazah keluar kota. Yang mati itu anak lelaki tunggal seorang balu. Banyak penduduk kota menyertai ibu itu. Apabila Tuhan melihat wanita itu, dia kasihan kepadanya, lalu berkata, Janganlah menangis. Setelah itu, dia menghampiri dan menyentuh usungan itu. Lalu, para pengusung pun berhenti. Yesus berkata, Hai anak muda, aku menyuruh kamu bangun. Pemuda yang dihidupkan semula itu duduk dan mula bercakap. Lalu, pemuda itu diserahkan oleh Yesus kepada ibunya. Semua orang takut, lalu memuji Allah. Mereka berkata, Seorang Nabi yang besar telah datang di kalangan kita. Allah sudah datang untuk menyelamatkan umatnya. Berita tentang Yesus tersebar di seluruh negeri dan di daerah sekitarnya. Pengikut Yohanes memberitahu Yohanes segala perkara ini. Yohanes memanggil 2 orang pengikutnya, lalu menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Adakah Tuhan orang yang dikatakan akan datang menurut janji Allah atau adakah kami harus menantikan seorang lain? Apabila mereka bertemu dengan Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepada Tuhan, adakah Tuhan orang yang dikatakan akan datang menurut janji Allah, atau adakah kami harus menantikan seorang lain? Kebetulan, pada masa itu, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dia mengusir roh-roh jahat dan mencelikkan mata orang buta.
Oleh itu, Yesus menjawab utusan-utusan Yohanes. Pulanglah, beritahu Yohanes apa yang telah kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit kulit yang mengerikan menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan semula, dan berita baik daripada Allah dikabarkan kepada orang miskin. Berbahagialah orang yang tidak mempunyai keraguan terhadap aku. Setelah utusan-utusan Yohanes pergi, Yesus mula bercakap tentang Yohanes kepada orang ramai. Dia berkata, apabila kamu pergi kepada Yohanes di padang gurun, apakah yang mahu kamu lihat? Sehelai rumput yang ditiup anginkah? Kamu keluar mahu melihat apa? Seorang yang berpakaian indahkah? Orang yang berpakaian demikian dan yang hidup mewah tinggal di istana. Katakanlah, kamu keluar mahu melihat apa? Seorang nabikah? Betul, bahkan lebih daripada seorang nabi. Yohanes itulah yang dikatakan dalam ayat Alkitab. Allah berfirman, inilah utusanku. Aku akan mengutus dia terlebih dahulu daripadamu, supaya menyediakan jalan bagimu. Yesus berkata pula, hendaklah kamu tahu bahawa di dunia ini tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi orang terkecil antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah lebih besar daripada Yohanes. Orang ramai, termasuk para pemungut cukai, mendengar Yesus mengatakan hal itu. Merekalah yang mentaati perintah Allah dan mahu dibaptis oleh Yohanes. Tetapi, orang Farisi dan guru Taurat tidak mahu menerima apa yang dikehendaki oleh Allah bagi diri mereka dan tidak mahu dibaptis oleh Yohanes. Yesus berkata, dengan apakah dapat aku bandingkan orang zaman ini? Seperti apakah mereka? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar. Kumpulan yang satu berseru kepada yang lain, kami memainkan lagu perkahwinan untuk kamu, tetapi kamu tidak mahu menari. Kami meratap, tetapi kamu tidak mahu menangis. Yohanes Pembaptis datang. Dia berpuasa dan tidak minum wain. Lalu kamu berkata, dia dirasuk syaitan. Anak manusia datang. Dia makan dan minum. Lalu kamu berkata, lihatlah orang ini. Dia rakus, pemabuk, sahabat pemungut cukai, dan kawan orang yang dihina masyarakat. Walaupun demikian, kebijaksanaan Allah dibuktikan benar oleh perbuatan semua orang yang menerima kebijaksanaan itu. Seorang Farisi bernama Simon menjemput Yesus makan di rumahnya. Yesus pergi ke rumahnya lalu mulai makan. Di kota itu, ada pula seorang wanita yang hidup dalam dosa. Dia mendengar bahawa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Lalu, dia pergi ke situ sambil membawa sebotol minyak wangi. Dia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Dia menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian, kaki Yesus dikeringkan oleh wanita itu dengan rambutnya. Lalu, kaki Yesus diciumnya dan dituangi minyak wangi. Apabila orang Farisi yang menjemput Yesus melihat kejadian ini, dia berkata dalam hati, jika dia ini benar-benar seorang nabi, tentu dia tahu bahawa wanita yang menyentuhnya itu hidup dalam dosa. Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Simon menjawab, katakanlah guru. Yesus berkata, ada dua orang lelaki berhutang kepada seorang peminjam wang. Yang seorang berhutang 500 keping wang perak dan yang seorang lagi 50 keping wang perak. Kedua-duanya tidak dapat membayar hutang. Oleh itu, orang yang meminjamkan wang menghapuskan hutang mereka. Yang manakah akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab, pada pendapat saya, orang yang berhutang lebih banyak. Pendapatmu benar, jawab Yesus. Lalu, Yesus berpaling kepada wanita itu dan berkata kepada Simon, kamu nampak perempuan ini? Aku datang ke rumahmu dan kamu tidak menyediakan air untuk membersihkan kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Kamu tidak menyambut aku dengan ciuman. Tetapi wanita ini tidak henti-henti mencium kakiku sejak aku tiba. Kamu tidak menyediakan minyak untuk kepalaku. Tetapi wanita ini telah menuang minyak wangi pada kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar itu menunjukkan bahawa dosanya yang banyak sudah diampunkan. Jika seseorang menunjukkan kasih yang sedikit, hal itu bererti dia menerima pengampunannya sedikit juga. Lalu, Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu sudah diampunkan.
Mereka yang makan bersama-sama Yesus mula bertanya sesama sendiri, "Siapakah dia ini sehingga dapat mengampunkan dosa?" Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, Oleh sebab kamu percaya kepadaku, kamu diselamatkan. Pergilah dengan sejahtera. Lukas 8. כבני העולם הזה ערומים. איש אחד שלח את עבדו אל השוק לקנות לו לחם. תרבו והקשיבו. בן האדם יעשה כן גם להם, אחרי אשר לקח את הסוס וירכב עליו. Tidak berapa lama kemudian, Yesus menjelajah kota dan pekan untuk mengkabarkan berita baik bahawa Allah mula memerintah. 12 orang pengikutnya menyertai dia, dan juga beberapa orang wanita yang sudah disembuhkan daripada kerasukan roh jahat dan penyakit. Antara mereka termasuk Maria, yang disebut Magdalena. 7 roh jahat sudah diusir daripada dirinya. Yohana, isteri Kuza, pegawai istana Herodes, Susana, dan banyak lagi wanita lain. Mereka menggunakan harta mereka untuk membantu Yesus dan pengikut-pengikutnya. Orang terus-menerus datang kepada Yesus dari berbagai-bagai kota. Apabila orang yang berkumpul di situ banyak sekali, Yesus menceritakan perumpamaan ini kepada mereka. Dia berkata, Seorang peladang pergi menabur benih. Ketika dia menabur benih, ada yang jatuh di jalan. Benih itu dipijak-pijak orang dan dimakan burung. Ada juga yang jatuh di tempat berbatu. Apabila benih bertunas, tanaman itu segera layu kerana tanahnya kering. Ada juga yang jatuh di tengah-tengah semak berduri. Apabila benih bertunas, semak berduri yang tumbuh bersama-samanya membantutkan tumbuhan itu. Tetapi ada juga benih yang jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali ganda. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan itu, dia berkata, Jika kamu bertelinga, dengarlah baik-baik. Pengikut-pengikut Yesus bertanya kepadanya makna perumpamaan itu. Yesus menjawab, Kamu telah diberikan anugerah untuk mengetahui rahsia tentang bagaimana Allah memerintah. Tetapi yang lain diberitahukan hal itu melalui perumpamaan, supaya mereka melihat, tetapi tidak nampak, dan mereka mendengar, tetapi tidak faham. Inilah makna perumpamaan itu. Benih itu firman Allah. Benih yang jatuh di jalan, bagaikan orang yang mendengar perkabaran Allah, tetapi iblis datang dan mengambil perkabaran itu dari hati mereka, supaya mereka tidak percaya ataupun diselamatkan. Benih yang jatuh di tempat berbatu, bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu dan menerimanya dengan sukacita, tetapi perkabaran itu tidak berakar di dalam hati. Mereka percaya sekejap sahaja, dan ketika cobaan datang, mereka tidak lagi percaya kepada perkabaran itu. Benih yang jatuh di tengah semak berduri, bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu, tetapi kekhawatiran, kekayaan, dan kemewahan hidup membantutkan perkabaran itu, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Benih yang jatuh di tanah subur, bagaikan orang yang mendengar perkabaran itu, serta menyimpannya di dalam hati yang baik dan jujur. Mereka bertekun sehingga menghasilkan buah. Tiada seorang pun memasang pelita lalu menaruhnya di bawah pasu ataupun meletakkannya di bawah katil. Dia akan meletakkan pelita itu di atas kaki pelita, supaya orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Apa yang tersembunyi akan dinyatakan, dan apa yang dirahsiakan akan diketahui dan didedahkan. Oleh itu, perhatikanlah apa yang kamu dengar. Seseorang yang mempunyai sesuatu akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi seseorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang disangkap ada padanya akan diambil juga. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepada Yesus. Tetapi mereka tidak dapat menghampiri dia kerana orang di situ terlalu banyak. Lalu, seorang berkata kepada Yesus, Tuan, ibu dan saudara-saudara Tuan di luar. Mereka hendak berjumpa dengan Tuan. Tetapi, Yesus berkata kepada mereka semua, Orang yang mendengar firman Allah
serta mentaatinya, merekalah ibu dan saudara-saudaraku. Pada suatu hari, Yesus dengan pengikut-pengikutnya menaiki sebuah perahu. Dia berkata kepada mereka, "Marilah kita menyeberang tasik." Mereka pun bertolak. Sedang mereka berlayar, Yesus tidur. Tiba-tiba, angin kencang melanda tasik itu. Air mula masuk ke dalam perahu sehingga membahayakan mereka semua. Pengikut-pengikut Yesus pergi kepada Yesus, lalu membangunkan dia. Mereka berkata, Guru, Guru, kita hampir tenggelam. Yesus bangun, lalu menengking angin dan ombak yang bergelora. Angin dan ombak pun teduh dan tasik menjadi tenang sekali. Lalu, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapa kamu tidak percaya kepadaku?" Tetapi, mereka hairan dan takut serta bercakap sesama sendiri, "Siapakah orang ini sehingga angin dan ombak taat kepada perintahnya?" Mereka terus berlayar ke daerah Gerasa di seberang Tasik Galilea. Sedang Yesus naik ke darat, dia didatangi seorang lelaki dari bandar. Orang itu dirasuk roh jahat. Sudah lama orang itu tidak berpakaian dan tidak mahu tinggal di rumah. Dia tinggal di kuah kubur. Apabila dia melihat Yesus, dia berteriak serta sujud di hadapan Yesus dan berseru, "Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, apakah yang akan engkau lakukan terhadap aku? Aku mohon, janganlah seksa aku." Orang itu berkata demikian kerana Yesus telah memerintah roh jahat itu keluar daripadanya. Banyak kali roh jahat itu menguasai orang itu. Walaupun dia dijaga dengan ketat dan kaki tangannya dirantai, dia dapat memutuskan rantai itu. Lalu, roh jahat membawa dia ke padang gurun. Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Dia menjawab, "Legion." Kerana banyak roh jahat sudah masuk ke dalam dirinya, roh-roh jahat itu memohon supaya Yesus tidak menghalau roh-roh itu ke jurang maut. Dekat tempat itu, ada kawanan babi sedang mencari makan di lereng bukit. Roh-roh jahat itu memohon supaya Yesus membenarkan roh-roh itu masuk ke dalam kawanan babi itu. Yesus bersetuju. Begitulah roh-roh jahat itu keluar daripada orang itu, lalu masuk ke dalam kawanan babi. Kemudian, kawanan babi itu lari ke tepi jurang dan terjun ke dalam tasik, lalu tenggelam. Penjaga-penjaga babi itu nampak apa yang sudah berlaku. Mereka lari dari situ, lalu menyebarkan berita itu di bandar dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu, orang ramai keluar hendak melihat apa yang sudah berlaku. Mereka datang kepada Yesus dan mendapati orang yang telah dibebaskan daripada roh jahat duduk dekat kaki Yesus. Orang itu sudah berpakaian dan waras fikirannya. Mereka semua ketakutan. Semua orang yang telah melihat kejadian itu memberitahu orang ramai bagaimana orang itu disembuhkan. Lalu, penduduk daerah Gerasa memohon supaya Yesus meninggalkan tempat itu kerana mereka semua sangat takut. Oleh itu, Yesus menaiki perahu lalu pergi dari situ. Orang yang telah dibebaskan daripada roh jahat memohon kepada Yesus supaya dibenarkan mengikut Yesus. Tetapi, Yesus menyuruh dia pergi. "Pulanglah ke rumah dan ceritakan apa yang telah dilakukan oleh Allah untukmu." Orang itu pergi ke seluruh pelusuk bandar dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus untuknya. Apabila Yesus kembali ke seberang tasik, orang ramai menyambut dia kerana mereka sedang menanti-nantikan dia. Lalu, datanglah seorang bernama Yairus. Dia ketua rumah ibadat tempatan. Dia sujud di hadapan Yesus dan memohon supaya Yesus datang ke rumahnya.
kerana anak perempuannya yang tunggal yang berumur 12 tahun hampir meninggal. Sedang Yesus berjalan ke rumah Yairus, orang mengasak dia dari semua sisi. Di situ, ada seorang wanita yang menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia telah menghabiskan segala miliknya untuk rawatan doktor. Tetapi, tiada seorang pun dapat menyembuhkan dia. Wanita itu mendekati Yesus dari belakang, lalu menyentuh hujung jubahnya, dan dengan segera pendarahannya berhenti. Yesus bertanya, "Siapa menyentuh aku?" "Tiada orang mahu mengaku." Petrus berkata, "Guru, orang di sini banyak sekali. Mereka berasak-asakan." Tetapi Yesus berkata, "Ada orang yang menyentuh aku. Aku tahu, kerana kuasa telah keluar daripadaku." Wanita itu sedar bahawa perbuatannya sudah diketahui oleh Yesus. Dia datang dengan gemetar, lalu sujud pada kaki Yesus. Di hadapan semua orang, dia memberitahu Yesus mengapa dia menyentuh Yesus dan bagaimana penyakitnya sembuh dengan serta-merta. Yesus berkata kepadanya, "Anakku, kerana kamu percaya kepadaku, kamu sembuh. Pergilah dengan sejahtera." Sedang Yesus berkata demikian, seorang pesuruh datang dari rumah Yairus. Dia berkata kepada Yairus, "Anak perempuan Tuan sudah meninggal. Janganlah susahkan guru lagi." Yesus mendengar kata-kata itu. Dia berkata kepada Yairus, "Jangan takut. Percayalah sahaja dan anakmu akan sembuh." Apabila Yesus tiba di rumah itu, dia tidak membenarkan sesiapa pun masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ibu bapa anak itu. Semua orang sedang menangisi dan meratapi kematian anak itu. Yesus berkata, "Janganlah menangis. Anak ini tidak meninggal. Dia hanya tidur." Semua orang mentertawakan Yesus kerana mereka tahu bahawa anak itu sudah meninggal. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu lalu berkata, "Bangunlah, nak." Nyawa anak itu kembali, dan seketika itu juga dia bangun. Lalu, Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak itu. Ibu bapa anak itu sangat hairan. Tetapi, Yesus melarang mereka memberitahu sesiapa pun apa yang sudah berlaku. Lukas 9. Yesus memanggil 12 orang pengikutnya, lalu dia memberi mereka kuasa dan wibawa untuk mengusir roh jahat serta menyembuhkan penyakit. Setelah itu, dia mengutus mereka pergi menyembuhkan orang sakit dan mengkabarkan berita tentang bagaimana Allah memerintah. Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah bawa apa-apa untuk perjalanan kamu, baik tongkat, beg sedekah, makanan, wang, mahupun 2 helai pakaian. Di mana sahaja kamu disambut, tinggallah di rumah itu, sehingga kamu meninggalkan kota itu. Di tempat kamu tidak disambut orang, tinggalkan kota itu dan kebaskanlah debu daripada telapak kaki kamu, sebagai amaran kepada mereka." Pengikut-pengikutnya berangkat, lalu pergi ke semua pekan untuk mengkabarkan berita baik itu dan menyembuhkan orang sakit di mana-mana. Ketika Herodes yang memerintah Galilea mendengar segala perkara yang sedang berlaku itu, dia bingung kerana ada yang berkata, Yohanes Pembaptis hidup semula. Yang lain berkata bahawa Elia sudah kembali. Sedangkan ada juga yang berkata bahawa seorang daripada nabi-nabi dahulu kala sudah hidup semula. Herodes berkata, "Aku sudah menyuruh orang memancung kepala Yohanes. Tetapi siapakah orang ini? Banyak perkara tentang orang ini sudah aku dengar." Herodes tetap berusaha untuk berjumpa dengan Yesus. Rasul-rasul Yesus kembali kepada Yesus dan menceritakan segala yang sudah dilakukan oleh mereka.
Lalu, Yesus membawa mereka ke kota Betsaida. Apabila orang ramai mengetahui hal itu, mereka mengikut Yesus. Yesus menyambut mereka, lalu mengajar mereka tentang pemerintahan Allah dan menyembuhkan orang yang minta disembuhkan. Apabila hari mula senja, 12 orang pengikut itu datang kepada Yesus dan berkata, Suruhlah semua orang ini pulang, supaya mereka dapat pergi ke pekan dan kampung di sekitar tempat ini untuk mendapatkan makanan dan mencari tempat bermalam. Tempat ini terpencil. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Sebaiknya kamu beri mereka makanan. Mereka menjawab, Kami hanya mempunyai 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Adakah guru mahu kami pergi membeli makanan untuk orang sebanyak ini? Ada kira-kira 5,000 orang lelaki di situ. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Suruhlah mereka duduk dalam kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Pengikut-pengikut Yesus melakukan suruhan Yesus. Lalu semua orang pun duduk. Yesus mengambil 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu. Dia menengadah ke langit dan mengucap syukur kepada Allah. Kemudian, dia membahagikan roti dan ikan itu, lalu menyerahkannya kepada para pengikutnya, supaya diberikan kepada orang ramai itu. כיכרות לחם לכל! Semua orang makan sampai kenyang. Setelah itu, pengikut-pengikut Yesus mengumpulkan lebihan makanan sebanyak 12 buah bakul. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berdoa sendirian, pengikut-pengikutnya datang kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka, Menurut orang ramai, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada juga yang berkata Elia. Tetapi yang lain berkata salah seorang nabi dahulu kala yang sudah hidup semula. Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Tanya Yesus. Petrus menjawab, Guru ialah Kristus, penyelamat yang diutus oleh Allah. Dengan tegas, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, Jangan ceritakan hal itu kepada sesiapa pun. Dia berkata juga, Anak manusia mesti mengalami banyak penderitaan, serta ditentang oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam dan guru Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga, dia akan dibangkitkan. Setelah itu, dia berkata kepada orang ramai, Sesiapa yang hendak mengikut aku, mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib tiap-tiap hari dan mengikut aku.
Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidup yang sejati. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup untukku akan mendapat hidup yang sejati. Apa gunanya jika seorang memiliki seluruh dunia ini, tetapi kehilangan hidup yang sejati ataupun dihukum? Jika seseorang malu mengakui aku dan ajaranku, maka Anak Manusia juga akan malu mengakui orang itu, apabila dia datang kelak dengan kemuliaannya dan dengan kemuliaan Bapa serta kemuliaan malaikat-malaikat yang suci. Ketahuilah, ada beberapa orang di sini yang tidak akan meninggal sebelum melihat Allah memerintah. Kira-kira seminggu setelah Yesus mengatakan perkara-perkara itu, dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke sebuah bukit untuk berdoa. Sedang Yesus berdoa, wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba, dua orang bercakap dengan dia. Mereka Musa dan Elia. Mereka kelihatan bersinar-sinar dengan cahaya dari syurga. Mereka berkata-kata dengan Yesus tentang bagaimana Yesus akan segera memenuhi rancangan Allah dengan kematiannya di Yerusalem. Pada waktu itu, Petrus dan kawan-kawannya tidur nyenyak. Tetapi mereka terjaga dan nampak kemuliaan Yesus serta dua orang yang berdiri dengannya. Ketika dua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kami di sini. Kami akan mendirikan 3 buah kemah, satu untuk Guru, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Sebenarnya, Petrus tidak mengetahui apa yang dikatakannya. Sementara Petrus berkata demikian, awan datang lalu meliputi mereka sehingga mereka takut. Dari awan itu terdengar suara berkata, "Inilah anakku yang telah aku pilih. Dengarkan kata-katanya." Apabila suara itu berhenti berkata-kata, mereka melihat Yesus seorang diri di situ. Pengikut-pengikutnya tidak berkata apa-apa tentang semuanya itu. Pada waktu itu, mereka tidak memberitahu sesiapa pun apa yang telah dilihat oleh mereka. Keesokan harinya, Yesus dan ketiga-tiga orang pengikutnya turun dari bukit dan orang ramai datang menjumpai Yesus. Seorang lelaki dari tengah-tengah orang ramai itu berseru, "Guru, tolonglah lihat anak saya, anak tunggal saya. Apabila roh jahat merasuknya, dia tiba-tiba berteriak dan menderita penyakit gila babi sehingga mulutnya berbuih. Roh jahat itu terus-menerus menyakiti dia dan tidak mahu melepaskannya. Saya telah meminta pengikut-pengikut guru mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya." Yesus menjawab, "Hai kamu yang sesat dan tidak percaya, berapa lamakah harus aku tinggal bersama-sama kamu dan bersabar terhadap kamu?" Lalu, Yesus berkata kepada orang itu, "Bawalah anakmu kemari." Ketika anak itu menghampiri Yesus, roh jahat membanting anak itu ke tanah, lalu tubuhnya berkejang-kejang. Yesus mengusir roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu menyerahkannya kembali kepada bapanya. Semua orang hairan melihat kuasa Allah yang begitu besar. Sementara mereka masih terhairan-hairan tentang segala perkara yang dilakukannya, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Janganlah lupa akan apa yang aku katakan ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam kekuasaan manusia." Tetapi pengikut-pengikutnya tidak memahami maksud kata-kata itu. Allah merahsiakan hal itu daripada mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Tetapi
Mereka takut bertanya kepada Yesus tentang perkara itu. Pertengkaran timbul antara pengikut-pengikut Yesus tentang siapa yang terbesar. Yesus mengetahui apa yang difikirkan mereka. Oleh itu, dia menyuruh seorang kanak-kanak berdiri di sisinya. Lalu, dia berkata kepada mereka, Sesiapa yang menyambut kanak-kanak ini kerana aku, menyambut aku. Dan sesiapa yang menyambut aku, juga menyambut dia yang mengutus aku. Sesiapa yang terkecil antara kamu, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami nampak seorang mengusir roh jahat dengan nama Guru. Kami melarang dia, kerana dia tidak termasuk golongan kita. Yesus berkata kepada Yohanes dan pengikutnya yang lain, Jangan larang dia, kerana orang yang tidak melawan kamu berpihak kepada kamu. Apabila sudah dekat masanya Yesus diangkat ke syurga, dia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. Dia menyuruh orang pergi terlebih dahulu daripada dia. Mereka berangkat dan pergi ke sebuah pekan di Samaria untuk menyediakan tempat bermalam bagi Yesus. Tetapi, penduduk pekan itu tidak mahu menerima Yesus, kerana nyata sekali bahawa Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Ketika Yakobus dan Yohanes, pengikut Yesus, mengetahui hal itu, mereka berkata, Tuhan, adakah Tuhan mahu kami meminta api turun dari syurga untuk membinasakan mereka? Yesus berpaling, lalu memarahi mereka. Setelah itu, dia dan pengikut-pengikutnya pergi ke pekan lain. Sedang mereka meneruskan perjalanan, datanglah seseorang berkata kepada Yesus, Saya bersedia mengikut Tuan ke mana sahaja Tuan pergi. Yesus menjawab, Serigala mempunyai lubang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk berbaring dan berehat. Lalu, dia berkata pula kepada seorang lain, Ikutlah aku. Tetapi, orang itu berkata, Tuan, benarkan saya balik untuk mengebumikan jenazah bapa saya dahulu. Yesus menjawab, Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka sendiri. Tetapi kamu, pergilah kabarkan berita bahawa Allah sudah mula memerintah. Seorang lain pula berkata, Tuan, saya mahu mengikut Tuan. Tetapi benarkan saya balik dahulu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga saya. Yesus berkata kepadanya, Orang yang mula membajak tetapi selalu menoleh ke belakang tidak layak menikmati pemerintahan Allah.